Bermakna tapi kita kata kekuatan itu bukan hanya datang daripada kekuatan fizikal. Kekuatan itu datang daripada roh. Roh yang mana dia yang terdidik daripada kemanisan yang dirasai oleh roh itu. Sebab roh kita sama ada dia yang cenderung kepada nafsu ataupun kepada ibadah, kepada iman, kepada hati yang membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak bawa. Tu Ramadan nak bawakan ke situ tu. Sekarang ni kita duduk kat tengah-tengah. Sebab tu kita kena faham bahawa kita ni dalam amal ibadah kita nak mendapatkan halawah, kemanisan itu. Kemanisan dalam ibadah dan iman hanya apabila dapat dicicipi ataupun dirasakan, barulah ketika itu dia akan tahu. Dan akhirnya apabila mereka dapat untuk nak merasai kemanisan itu, maka bertambah giatlah dalam amal ibadah dia. Siapa yang ada memilikinya, maka dia mendapatkan kemanisan iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama iaitu menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai berbanding dari selain daripada keduanya. Nah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ni macam ni lah, senang. Kadang-kadang kita ni susah juga nak takrifkan cinta tu. Walaupun kadang-kadang kita mungkin pernah bercinta dan kita tahu penyakit cinta tu. Cinta yang disebutkan maksudkan apa saja yang diingini dan disukai orang-orang yang dicintai itu, kita segera untuk lakukan. Makna cinta tu cepat, segera ketika itu memenuhi daripada yang dicintainya. Allah perintah, cepat sahut. Perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW, cepat buat. Apa saja yang Nabi buat. Demikian keadaan para sahabat yang jatuh cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Apa saja yang Nabi buat, mereka buat. Kenapa? Tak tahu, tak kisah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah naik kenderaan, bismillah. Kemudian dia mantap di atas kenderaannya, alhamdulillah. Kemudian baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelah itu senyum. Ada riwayat mengatakan dia baca rabbighfirli dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian senyum. Sahabat tanya kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, ketika Amirul Mukminin, kenapa tersenyum? Dia kata soalan kamu tanya kepada aku sama seperti mana soalan yang ditanya oleh aku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tersenyum kerana aku pernah lihat Nabi naik kenderaan, Nabi baca doa dan Nabi tersenyum. Tapi Nabi bagi tahu kepada aku ketika mana dia naik kenderaan. Satu ketika dia naik kenderaan, kemudian baca doa, kemudian membaca doa memohonan keampunan kepada Allah, maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang. Kata Jibril kepada Nabi, ada seorang hamba yang melakukan dosa. Kemudian setelah dia melakukan dosa, dia baca doa seperti mana yang disebutkan tadi, ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhanku, ampunilah aku kerana tiada yang dapat mengampuni dosaku kecuali-Mu. Maka Allah mengatakan, hamba-Ku kenal kepada aku dan tahu bahawa tiada yang dapat mengampuni dosanya kecuali aku. Maka aku akan ampuni dosanya. Maka Nabi tersenyum ketika itu. Bermakna kita disunnahkan littiba', kita baca doa, kemudian kita senyum dalam kenderaan kita. Tak kira ni orang yang mabuk cinta, orang-orang yang kalau sudah cinta, maka dia akan segera buat. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan ini telah dibuktikan sebenarnya memang Allah dan Rasul lebih dicintai di segala-galanya. Seorang sahabat yang jatuh cinta betul dengan Nabi SAW, sehingga ketika mana dia jumpa dengan Nabi, Nabi dah lama tak jumpa. Tiba-tiba tengok jumpa dia pucat, kurus, dalam keadaan yang tak terurus. Maka ketika itu ditanya, kenapa keadaan kamu demikian? Mahabbataka ya Rasulullah, mahabbatuka ya Rasulullah, kerana cinta kepadamu ya Rasulullah. Kenapa? Kerana ya Rasulullah, aku ini kalau di dunia, kalau aku rindu kepada kamu, aku balik rumah rindu, aku akan segera datang untuk melihat kepadamu ya Rasulullah. Aku cepat-cepat datang tengok, alhamdulillah terubat rinduku. Tapi yang aku menyebabkan aku berkeadaan seperti ini adalah kerana aku teringat kalau nantinya di alam akhirat, bagaimana nanti aku akan, kalau aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Kalau Allah takdirkan aku masuk ke dalam, kalau aku ditakdirkan masuk dalam neraka, pasti tak ada harapan untuk aku melihat dan bertemu denganmu ya Rasulullah. Tetapi walaupun kalau Allah mentakdirkan kepada aku untuk masuk ke dalam syurga, pasti syurgaku tidak seperti syurgamu.
apalah artinya keindahan syurga itu tanpamu berada di dalamnya ya Rasulullah. Difahamkan oleh Nabi syurga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu adalah yang tak pernah dilihat keindahannya oleh mata. Mana tempat yang terindah kita pernah lihat tu, tak ada bandingannya syurga, tak boleh. Sebab itu orang-orang yang mendakwa cinta tetapi tak mengikuti orang yang dicintai itu adalah cinta palsu. Sunnah Nabi SAW sebanyak mana yang telah kita hidupkan. Jom kita tanya. Sunnah yang kita tahu, jangan kita yang tak tahu. Yang tak tahu banyak lagi. Sunnah Nabi ni banyak. Yang kita tahu je. Berapa banyak yang kita buat? Yang kita tahu. Jangan yang tak tahu. Yang tak tahu memanglah tak buat, dah tak tahu. Yang kita tahu saja. Berapa banyak yang kita buat dan berapa banyak yang kita tinggalkan. Yang kita tahu. Jadi macam mana dakwaan kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah SAW? Demikian keadaannya orang-orang yang cinta itu, mereka akan merasa asyik dengan cintanya. Nabi SAW cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sehingga aura kecintaannya itu dapat dirasai oleh orang-orang lain. Sehingga ketika Nabi SAW berjalan tiap-tiap hari pergi ke Gua Hira, sehingga aura kecintaannya, banyak orang bercinta ni, orang boleh rasa dia bercinta.